Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Saribun untuk berita Bonituri TV malam ini. Lima kes kematian dan 564 kes positif baharu COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. 5 kes kematian, 564 kes positif, dan 2 kluster baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 3 kes kematian dilaporkan di Hospital Duchess of Kent Sandakan dan masing-masing 1 kematian dilaporkan di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu dan Hospital Tawau. Kesemua pesakit itu berusia antara 54 hingga 92 tahun dan kebanyakan mempunyai sejarah penyakit kronik. Antara kes kematian itu ialah seorang wanita warga emas berusia 92 tahun yang juga orang kelainan upaya OKU penglihatan dilaporkan meninggal dunia di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Ini menjadikan kes kematian di Sabah meningkat kepada 143 kes. Sebanyak 95 kes baru dilaporkan di wilayah Persekutuan Labuan. 2 kluster baru dilaporkan di Sabah, kluster Sutra di Kota Kinabalu dan kluster Ria 30 di Tuaran. Di negeri Sabah, 564 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 119 kes daripada kluster-kluster sedia ada termasuk 17 kes daripada kluster baru iaitu kluster Sutera dan kluster Ria 30. 254 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 191 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 6 lokaliti di Sempurna dan 1 lokaliti di Kunak sejak 24 Oktober lalu ditamatkan esok seperti mana yang dijadualkan. Lokaliti itu ialah Kampung Bangau-Bangau, Kampung Panji, Kampung Air, Kampung Selamat, Kampung Simonul dan Kampung Pinggir Bakau di Sempurna serta Kampung Pangkalan di Kunak. Sehingga 3 November 2020, KKM telah melaksanakan sebanyak 2,533 saringan kepada penduduk-penduduk di semua lokaliti-lokaliti ini. Mengikut penilaian risiko yang telah dijalankan oleh KKM, mendapati kes-kes aktif di lokal-lokaliti ini telah menurun dan berada di dalam tahap yang terkawal. Di atas nasihat KKM, sidang hari ini bersetuju agar PKPD di 6 lokaliti Sempurna dan 1 lokaliti di Kunak ini ditamatkan pada 6 November 2020 seperti yang dijadualkan. Walau bagaimanapun, lokaliti ini masih tertakluk kepada SOP PKPB seluruh negeri Sabah yang sedang berkuat kuasa. Manakala PKPD di Anjung Teduh, Felda Sahabat Lahadatu sejak 24 Oktober dilanjutkan sehingga 20 November. PKPD turut dilaksanakan di Pusat Tahanan Sementara Tawau, Penjara Sandakan dan Kuartus Penjara Taman Wira Sandakan berkuat kuasa esok sehingga 19 November. Sehingga 4 November 2020, saringan KKM merekodkan sebanyak 440 kes positif yang melibatkan tahanan dan juga staf di pusat tahanan itu. Atas nasihat dan penilaian risiko yang telah dijalankan oleh KKM, sidang khas MKN hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan ataupun PKPD di Pusat Tahanan Sementara Tawau Sabah berkuat kuasa pada 6 hari bulan November 2020 sehingga 19 November 2020. PKPD ini akan melibatkan 1,707 individu yang terdiri daripada 1,603 tahanan dan 104 kaki tangan. Pelaksanaan PKPD ini bagi membolehkan KKM untuk melaksanakan saringan bersasar
kepada tahanan dan kaki tangan di pusat tahanan ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun dalam satu kenyataan berkata, dengan tambahan 2 kluster baru itu, iaitu kluster Sutra di Kota Kinabalu dan kluster Ria 30 di Tuaran, kini terdapat 57 kluster COVID-19 di Sabah sejak gelombang ketiga pandemik itu melanda negeri ini. 15 kes positif dicatatkan di kluster Sutra, sementara kluster Ria 30 sebanyak 2 kes positif. Hari ini, 3 daerah di Sabah mencatatkan kes 3 angka, iaitu Kota Kinabalu dengan 183 kes positif baru, Sandakan dengan 120 kes, dan Tawau dengan 107 kes. Jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan hari ini di Sabah menurun 82 kes berbanding semalam. Kinabatangan dan Ranau kini berada dalam zon jingga, iaitu daerah yang mencatatkan antara 21 hingga 40 kes. Telupit dan Pitas masing-masing mempunyai 1 kes positif baru. Hari ini, 5 kes kematian dilaporkan di Sabah dengan 3 kematian di Sandakan, 1 kematian di Kota Kinabalu dan Tawau. Pertambahan kes kematian baru ini menjadikan keseluruhan kes kematian di Sabah adalah sebanyak 143 kes, manakala sebanyak 17,405 kes COVID-19 dilaporkan di negeri ini. Sebanyak 138,452 bakul makanan telah diagihkan. Usaha menjejaki individu terkesan akibat penularan jangkitan COVID-19 diteruskan oleh agensi-agensi kerajaan di Sabah. Hari ini, 300 keluarga di Pulau Omadal menerima bantuan bakul makanan yang diagihkan dari rumah ke rumah. Agihan ini diselaraskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pejabat daerah sempurna serta dibantu oleh agensi-agensi lain. Senarai nama penerima diperoleh atas bantuan wakil masyarakat Palau di pulau tersebut. Rata-rata penduduk di kepulauan itu melahirkan penghargaan atas bantuan yang diterima. Agihan bantuan itu turut dibantu Eskom, Rela, Angkatan Pertahanan Malaysia dan pasukan Polis Marin. Pengusaha bot pelancong di Sabah memohon moratorium untuk bayaran sewa premis. Pengusaha bot pelancong yang beroperasi di Jesselton Point, Kota Kinabalu memohon pihak pengurusan terminal bot itu memberi moratorium bayaran sewa premis. Ini kerana pendapatan mereka terjejas akibat penularan COVID-19. Terdapat 251 pengusaha syarikat bot pelancong berdaftar di Jesselton Point yang beroperasi membawa pelancong ke destinasi menarik di taman-taman Sabah seperti Pulau Sapi, Pulau Manukan, Pulau Mamutik dan Pulau Gaya. Mereka turut menyediakan perkhidmatan membawa pelancong ke Pulau Tiga dan Pulau Mengalum. Selain membayar sewa premis, mereka juga perlu membayar sewa stor dan pot due berjumlah RM600 setahun walaupun perniagaan tidak berjalan. Satu sesi pertemuan pengusaha bot pelancongan Sabah dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Dilantik, Dr. Ali Akbar Gulasan berlangsung di dataran Jesselton Point semalam. Pertemuan itu bagi menyampaikan permasalahan ini kepada kerajaan negeri sekaligus membantu pengusaha bot pelancong yang terjejas. Ali Akbar turut menyampaikan bantuan bakul makanan kepada pengusaha bot berkenaan. Sementara itu, Ali Akbar ketika ditemui pemberita berkata beliau akan menyampaikan segera isu berkenaan kepada kerajaan negeri. Ali Akbar turut mencadangkan supaya pengusaha bot terbabit menubuhkan persatuan rasmi sebagai platform memperjuangkan hak serta keperluan mereka pada masa akan datang termasuk mendapatkan bantuan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaan Jalinan Digital Negara Jendela di Sabah diharap berjalan lancar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan berharap pelaksanaan Jalinan Digital Negara Jendela di Sabah dapat dilaksanakan seperti yang dirancang agar liputan komunikasi digital di negeri ini dapat dipertingkat dalam tempoh masa yang ditetapkan.
Beliau berkata setakat ini status kesaling hubungan kadar penembusan jalur lebar pada 100 orang penduduk di Sabah adalah 83.3% iaitu 3.1% bagi jalur lebar talian tetap dan 80.7% bagi jalur lebar muda ali. Katanya bagi liputan jalur lebar muda ali di kawasan berpenduduk sehingga suku pertama 2020 terbagi kepada jaringan 2G sebanyak 88.3%, 3G pada 84.1%, manakala 4G adalah 71.7%. Oleh itu, beliau berharap masalah liputan komunikasi di Sabah dapat dipertingkatkan mengikut rancangan yang dijadualkan bagi memenuhi permintaan pengguna. Melalui jendela 382 menara komunikasi baru sedang dirancang untuk dibina, manakala 924 alat pemancar komunikasi di menara sedia juga akan dinaik taraf di bawah program pemberian perkhidmatan sejagat PPS. Selain itu, 35 menara baru dan 1,048 alat pemancar komunikasi di menara sedia ada juga akan dinaik taraf secara komersial oleh pemberi perkhidmatan bagi meningkatkan liputan 4G dan 251,166 premis juga akan disediakan dengan capaian kepada gantian optik. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan semalam. Sebelum ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan kerajaan akan membangunkan sebuah pelan infrastruktur digital yang dikenali sebagai jendela dalam usaha menambah baik komunikasi digital negara di bawah rancangan Malaysia ke-12. Pelan itu akan menjadi landasan kepada penyediaan liputan perkhidmatan jalur lebar yang menyeluruh dan berkualiti tinggi serta mempersiapkan negara untuk peralihan kepada teknologi 5G secara mantap. 39 pendatang asing tanpa izin parti Filipina diusir keluar dari Sempurna. Seramai 39 orang pendatang asing tanpa izin parti Filipina dari Pusat Tahanan Sementara Tawau diusir keluar ke perairan antarabangsa Isnin lalu. Operasi pengusiran itu dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Sempurna. Agensi itu membantu Jabatan Imigresen Tawau dalam operasi pengusiran parti. Pengarah Zon Maritim Sempurna, Komander Maritim Norimi Hassan berkata, kesemua parti itu menaiki 3 bot diiringi oleh bot-bot maritim Malaysia dari kawasan jeti hingga keluar sempadan perairan Sabah. Kesemua parti telah menjalani saringan COVID-19 dan didapati negatif sebelum mereka diusir keluar dari Tawau. Operasi ditamatkan pada 11.30 pagi sebaik sahaja kesemua bot yang membawa kumpulan parti berkenaan melintasi keluar garis sempadan Sabah ke perairan antarabangsa. Sepanjang operasi ini, prosedur operasi standard yang ketat dipatuhi bagi mengelak jangkitan COVID-19. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salbinos Saripon.